Okey, boleh nampak saya punya skrin? Nampak you? Okey, Boleh good. cikgu. Alright. Okey, saya harap semua dah buat homework. Sebab kita nak buat petua hasil bahagi pula hari ni So hopefully by today kita boleh siapkan petua hasil bahagi dengan contoh-contohnya sekali. Dan kita boleh masuk pembezaan peringkat kedua lah. Okey, harap kita lancar sikit hari ni. Bismillah. Okey. Kita dah belajar petua hasil darab. Sebelum tu fungsi gubahan pun kita dah buat dah dengan petua rantai. Dan kesemua ni dengan tiga-tiga petua ni kita akan gunakan sebagai satu toolbox kita lah untuk menyelesaikan banyak masalah pembezaan nanti. Alright. Formula untuk petua hasil bagi. Saya tulis kat sini. Ya Allah. Okey. dy dx bersamaan dengan v du per dx tolak u dv per dx. Okey, bahagi dengan v kuasa 2. Okey, ini dia punya formula dia. Petua hasil bagi ni dia untuk format-format yang sebegini. Nampak ni? Contoh 10 ni. Maknanya kita ada persamaan y bersama dengan u, fungsi u dibagi dengan fungsi v. Ini cara, ini kita nak apa? Kita nak selesaikan masalah ni. Betulkan sekejap. Okey, formula ni pun kena hafal. Kalau tak hafal tak mengapa. At least di dalam kertas peperiksaan ada formula ni. Dalam kertas peperiksaan tahu cara kat mana muka suratnya, formula ni mesti ada punya. Okey. Tapi yang pentingnya kena tahu macam mana nak guna formula ni dalam situasi apa. Okey, kita tengok dulu contoh yang pertama. Alright. Contoh 10A. Okey. Dia beri y bersamaan 2x tambah 1 per x kuasa 2 tolak 3. Okey, selalunya bila kita tengok masalah-masalah petua hasil bagi, kita akan terserempak juga dengan petua hasil darab dengan petua rantai. Akan tersempaknya. Sebab itulah bila kita nak buat petua hasil darab dulu, kita kena cekap dah petua rantai. Bila kita nak buat petua hasil bagi, kita kena cekap kedua-duanya sekali. Petua rantai kita kena cekap, petua hasil darab pun kena cekap. Sebab kita pasti akan jumpa. Okey, ini fungsi dia. Mula-mula sekali kita ambil fungsi di atas 2x tambah u tu jadi fungsi u. Okey. Biar u bersamaan dengan 2x tambah 1. Bermakna du dx bersamaan dengan 2. Kemudian v pula bersama dengan x kuasa 2 tolak 3. Bermakna dv dx bersamaan dengan 2x. Alright. Sekarang baru kita guna formula petua hasil bahagi ni. Jadi dy dx bersamaan dengan, okey, mula sekali kita ambil v. V ialah x kuasa 2 tolak 3. X kuasa 2 tolak 3, itu fungsi v. Kemudian du dx adalah 2. Tolak u 2x tambah 1. Kemudian dv dx 2x.
dibagikan dengan V kuasa 2. V kuasa 2 ialah X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Jadi kita kena selesaikan fungsi ni. Saya sambung dekat sini. Jadi dy dx bersama dengan kita bukakan ke semua kurungan ni dan kita darabkan dengan dia punya faktor itu supaya kita dapat permudahkan bentuk dia. Okey. Jadi bersama dengan 2x kuasa 2 tolak 6. Okey, 2 darab x kuasa 2 jadi 2x kuasa 2. 2 darab tolak 3 jadi tolak 6. Kemudian tolak. Okey, tolak 2x darab 2x jadi 4x kuasa 2. Kemudian 1 dengan 2x. Kemudian kita ada tolak di sini bermakna tolak juga di sini. Tolak 2x. Bahagi dengan x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Yang belah bawah ni biarkan dalam format begini, tak payah expand, tak payah kembangkan. Okey. Sekarang kita tengok, kita boleh simplify. 2x kuasa 2 tolak 4x kuasa 2 bersama dengan tolak 2. Tolak 2x kuasa 2 tolak 2x tolak 6. Per x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Okey, kita boleh faktor keluarkan tolak 2. Bersamaan tolak 2, kita faktor keluarkan. Jadi x kuasa 2 tambah x tambah x tambah 3 per x kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Jadi macam ni cara dia nak membuat petua hasil bahagi. Okay, kita ada satu lagi contoh B. Sebelum kita pergi contoh B, saya nak tanya dulu. Boleh faham tak metod yang saya buat ni? Faham cikgu. Boleh cikgu. Cikgu, yang bahagian atas tu, yang cikgu dah fakturkan tu. Yang mana? Yang Kan dah fakturkan? faktur. Kalau tak faktur, jawapan dia still diterima ke tak, cikgu? Diterima juga. Tapi lebih baik faktur kan? Ya, lebih baik faktor. Memang dalam matematik ni, bila kita dapat fakturkan saja, kita fakturkan. Baik. Okey. Tengok sini, x kuasa 2 tambah x tambah 3 kat sini kan. Kalau ini boleh fakturkan pun, itu kita fakturkan. Tetapi saya tengok ni memang tak boleh fakturkan. Jadi kita biarkan sebegini. Sebab tak boleh nak difakturkan lagi dah. Kalau boleh, kita fakturkan lagi. Alright? Okey, faham cikgu. Okey. Kita tengok soalan B pula. Sebentar. Sebelum tu, saya nak buat satu lagi muka surat. Alright. Tengok soalan B, saya letak balik formula dia. dy dx bersama dengan v du dx tolak u dv dx per v kuasa 2. Alright. Ini formula ni kita tulis banyak kali tak apa, asalkan kita boleh melekat dalam diri kita. Okey, B. Y ialah x per punca kuasa 2 bagi 4x tolak 1. Alright. Dia suruh tunjukkan bahawa dy dx adalah bersamaan ini. Alright. Kita cubalah. Kita cuba Jadi dia punya method dia sama saja. Kita biar u bersama dengan x bermakna du dx bersama dengan 1. Dan v pula bersamaan dengan 4x tolak 1 kuasa 1/2. Okey? Jadi ini dah kena guna petua rantai dah ni. Kena guna petua rantai dah. Jadi kita kena cekap petua rantai, petua hasil darab, kita kena cekap. Okey, ini bersama dengan 1/2 4x tolak 1. Sekejap. dv dx itu. Saya tulis sinilah. dv dx bersamaan dengan 1/2 4x tolak 1 kuasa tolak setengah sebab setengah tolak 1 jadi tolak setengah. Kemudian
kita bezakan ungkapan di dalam kurungan ni, iaitu darab dengan 4. Jadi bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan 2. Sebab kita boleh bahagikan dah dengan ni. Tinggal 2. 4 bagi 2 jadi 2. Jadi tinggal 2. 4x tolak 1 kuasa tolak setengah. Ataupun kita boleh bubuh beginilah. 2 par punca kuasa dia 4x tolak 1. Begitu. Okey, kita sambung sini. Okey, sekarang kita boleh cari dy dx dah. Okey, dy dx bersama dengan v. V kita biarkan dalam format kuasa setengah lah, memudahkan sikit kita buat masa ni. Kuasa setengah du dx bersama dengan 1. Okey, jadi 1 tak perlu tulis. Tolak u ialah x. dv dx ni panjang. Okey, dv dx nilai ni kan ada 2, jadi kita darab dengan siap-siap dengan x, jadi 2x. Jadi sekarang saya nak delete saja x tu, kita guna 2x lah. Okey. 2x 4x tolak 1, sorry. 4x tolak 1 kuasa tolak 1/2 bahagi dengan v kuasa 2. V kuasa 2. Okey, V adalah ungkapan kuasa 2, punca kuasa 2 4x tolak 1. Itu V. Kemudian kita kuasa 2 kan sekali lagi. Bermakna dalam formula indeks, kalau masih ingat, harap masih ingat kalau kita ada A kuasa 1/2, kemudian kita ada kuasa 2 kan lagi, itu bersama dengan A kuasa 1/2 darab dengan 2, iaitu bersama dengan A. Ingatlah lagi. Oh, ingat juga. Ini maknanya 4x tolak 1 kuasa 1/2, kemudian kuasa 2 kan lagi. Bermakna dia jadi 4x tolak 1 saja. Okey, jadi begini saja. Okey. Saya delete yang ni lah. Sekejap. Okey, sekarang kita boleh permudahkan. Sebab apa? Sebab kita ada apa kita ada kat sini? Kita ada 4x tolak 1. 4x tolak 1. Okey. Kita boleh memudahkan. Masalah kita sebenarnya kuasa kat sini. Ini kuasa setengah, ini kuasa tolak setengah. Jadi ada sedikit perbezaan. Jadi kita cuba rungkaikan lagi lah. Sekejap. Sebelum tu saya nak buangkan grafik dia sekejap, supaya kita ada ruang. Format background, buangkan grafiknya sekejap. Alright. Okey, now. Dia jadi macam ni lah. Kita buat balik dalam bentuk punca kuasa 2. 4x tolak 1 tolak 2x per punca kuasa 2 4x tolak 1. Kemudian 4x tolak 1 begini. Okey, macam mana kita nak buat? Sekarang ni kita kena buat cross multiplication. Okey, nampak macam tak cukup ruang lagi. Tak apa, sekejap Harap-harap masih ingat buat cross multiplication macam mana. Okey, sebabnya sekarang ni ungkapan yang di atas ni kita nak bagikan dia ada denominator yang sama. Denominator ini kita nak bagi sama denominator je. Maknanya kita kena darabkan punca kuasa 2 4x tolak 1 dengan punca kuasa 2x tolak 1. Kita kena darabkan dua tu. Dia jadi apa? Dia jadi 4x tolak 1. 4x tolak 1, ya. Tolak 2x per punca kuasa 2 4x tolak 1. Kemudian per, okey, ini buat kurungan satu besar, 4x tolak 1. Begitu. Alright, saya cuba nak squeeze sikit dia punya screen ni.
Sekejap ya. Mungkin saya boleh kecilkan dia begini. Oh, tak boleh lah pula. Sekejap. Kita tak apalah, bagi ruang kecil sikit. Bagi ruang sikit lah. Okey, saya sambung dekat sini. Alright. Okey, jadi dy dx. Okey, bersamaan dengan kita buka kurungan ya. Jadi 4x tolak 2x jadi 2x 2x tolak 1. Okey. 4x ya, tolak 1 kurang tolak 2x. Jadi 2x tolak 1 lah. Okey, yang ini cuba tengok saya harap korang semua dah biasa dengan pecahan, bentuk pecahan. Disebabkan ini denominator untuk bahagian atas, punca kuasa 2 4x tolak 1. Jadi kita boleh bawa turun untuk didarabkan dengan 4x tolak 1 yang bawah tu. Dia jadi begini. Dia jadi punca kuasa 2 4x tolak 1 didarabkan pula dengan 4x tolak 1 kat sini. Boleh okey, ini boleh terima tak saya tulis ni? Macam mana dia boleh jadi 4x tolak 1 kat bawah tu? Boleh. Boleh cikgu. Boleh okey. Siapa-siapa yang biasa buat pecahan tentu tidak ada masalah lah. Ini. Okey, sekarang cuba tengok denominator. Punca kuasa 2 bagi 4x tolak 1 darab 4x tolak 1. Dia jadi apa? Dia akan jadi 2x tolak 1 per 4x tolak 1 kuasa 3/2. 3/2. Ini satu lagi hukum indeks. Hukum indeks macam mana bentuk dia? Bentuk dia kalau A kuasa setengah didarabkan dengan A kuasa 1. Dia bersama dengan A kuasa setengah tambah 1, iaitu A kuasa 3/2. Ingat lagi tak hukum indeks ni? Ingat cikgu. Ya cikgu. Alright, good. Okey, bermakna kita boleh tukarkan bentuk dia jadi macam mana? Kita boleh tukarkan bentuk dia jadi bentuk 2x tolak 1 per punca kuasa 2 bagi 4x tolak 1 kuasa 3. Jadi terbuktilah ini yang diminta tu. Dia suruh tunjukkan. Jadilah. Maknanya betul lah 2x tolak 1 per benda ni. So boleh ikut tak? Ada soalan tak? Boleh ikut cikgu. Boleh ikut cikgu. Pastikan boleh ikut sebab kita ada latihan lepas ni. Jadi kalau ada ragu-ragu sikit tolong tanya sekarang sebelum kita buat latihan. Okey, tak ada Tak ada cikgu. Faham. Okey, insya-Allah. Alright, jadi kita buat latihan. Latihannya ada 2 soalan soalan 5 dan soalan 6. Alright. Kita buat soalan 5A dulu. Okay, kita nak bagi biasakan dulu 5A dulu. Salinkan dulu soalannya tu. Salin soalannya, lepas ni saya boleh tolong bubuh balik slide yang sebelum ni. Dah cikgu. Sudah okey, saya letakkan slide ini so that korang boleh tengok cara-cara dia dan formulanya sekali. Okey, skill ni memang kena asah setiap kali banyak kali sebab itulah saya insist korang buat homework tu. Cikgu. Ya.
Kalau macam soalan A ni, dia punya U 3. Ya. So dia punya du dx jadi kosong ke Jadi kosong. tak ada. So kena darab dengan kosong time dalam Ya, negatif. betul. Jadi Okay, faham. kosong. Alhamdulillah. Cikgu, Ya. saya dapat negatif 6 per 2x tolak 7 dalam kurungan kuasa 2. Okey. Encik siapa? Megat ke? Ya cikgu. Alright. Good Megat. Saya dapat negatif 6 per 2x tolak 7 kuasa 2. Very good. Itu siapa tu? Suara tak kenal. Amar. Amar. Okey. Akil in progress Akil? Ya cikgu, jap. Okey, sure. Cikgu. Ya. Saya dapat negatif 6 per 2x tolak 7 kuasa 2. Okey, very good. Betul lah tu. Alright, saya tunjukkan dekat skrin sini lah. Oh, sebelum tu, saya nak buat a few slides lah untuk memudahkan kerja. Duplicate slides. Alright. Buang grafik dia. Oh, ya, sekejap. Buang soalan 6. Alright. Okey, sebenarnya soalan yang A ni dia simple punya soalan. Sebenarnya dia ada boleh buat petua hasil darab pun boleh Tengok Y bersamaan dengan 3 per 2x tolak 7. Jadi kita bubuh U sebagai 3. Bermakna du per dx bersama dengan kosong. V bersama dengan 2x tolak 7. Bermakna dv per dx bersama dengan 2. Jadi dy dx bersama dengan v 2x tolak 7 darab dengan du dx iaitu kosong. Kemudian tolak u iaitu 3 darab dengan dv dx iaitu 2 sini salah. Okey, 2. Darab dengan 2. Bahagi dengan v kuasa 2. 2x tolak 7 kuasa 2. Okey. So, yang darab kosong ni habislah. Darab kosong habislah kan? So, jadi tolak 6 per 2x tolak 2x lah. Bukan xx. Okey. 2x tolak 7 kuasa 2. Okey. Ini cara yang kita nak dengan petua hasil bagi. Kalau nak buat petua hasil darab pun boleh juga.
Y bersama dengan, kita buat bentuk macam ni 3, 2x tolak 7 kuasa tolak 1 pun boleh juga. Okey. So dy dx, sebab bentuk dia sangat mudah bersamaan dengan tolak 1 darab 3. Jadi tolak 3. 2x 2x tolak 7 kuasa tolak 1 tolak 2 iaitu tolak 2. Tolak 1 tolak 1, sorry. Kemudian pembezaan untuk fungsi ungkapan di dalam kurungan tu iaitu apa dah? 2. Jadi sama dengan tolak 6. Kemudian bawah tu jadi 2x tolak 7 kuasa 2. Jadi jawapan dia tetap sama. Okey? Okey, cikgu, yang bawah tu tak perlu kembangkan. Bila kita nak tulis jawapan, kita boleh kembangkan, tak ada masalah. Tetapi bila kita tulis jawapan, kita nak berdalam bentuk yang paling simple, yang paling mudah. Jadi bentuk yang paling mudah ialah apabila kita tak kembangkan ataupun kita buatkan dia difaktorkan secara penuhnya. Okey, faham. Kalau kita boleh faktorkan lagi. Kalau tak faktor pun tak mengapa. Tapi kalau dah dia faktorkan kuasa 2 macam tu, tak payahlah kita kembangkan. Sebab tak ada purpose. Kecuali kalau kita nak kembangkan untuk memudahkan lagi ekspresi jawapan dia. Itu je kita kembangkan. Tapi buat masa ni tak nampak sebab. Okey, faham. Okey. Cuba buat soalan B pula. Cikgu, Ya. saya dapat Oh, dapat dah. 18 per 4x tambah 6 dalam kurungan besar kuasa 2. Sekejap. Apa? 18? 18 per Mhm. 4x tambah 6 Mhm. kuasa 2. Okey. Siapa tu Megat? Ya, cikgu. Alright. Okey. Cikgu, Ya. saya pun dapat jawapan yang sama tu. Okey, itu Amar ke tu? Ya. Okey. Cikgu, saya pun dapat jawapan tu juga. Alright, good. Betul lah tu. Okey, tapi saya tuliskan dia punya solution di sini. Sementara tu siapa tolong buat D pula Buat D pula. Saya tuliskan saja solution dia kat sini.
Cikgu. Ya. Saya dapat 4 saya dapat 4x kuasa 3 Okey. tolak 3x kuasa 2 Mhm. tambah 2 Mhm. per 2x tolak 1 kuasa 2. Alright, good. Megat kan? Ya cikgu. Alright, Megat. Megat cuba buat soalan F pula Megat. Baik cikgu. Alright. Cikgu, Ya. saya pun dapat jawapan yang sama. Yang sama Amar Ya. Okey. Okey, Amar buat soalan F. Cikgu, saya pun dapat jawapan sama juga. Okey, good. Okey, tak apa. Saya tunjukkan cara. Sebenarnya ada sedikit silap tu sebenarnya. Tapi tak apa, saya tunjukkan kenapa silapnya. Ini silapan yang biasa kita buat careless mistake. Sekejap U bersama dengan X kuasa 3 tambah 1 bermakna du dx bersama dengan 3x kuasa 2. Okey, 3x kuasa 2. Betul? Okey, V bersama dengan 2x tolak 1 bermakna dv dx bersama dengan 2. Alright. So dy dx bersama dengan v 2x tolak 1 du dx 3x kuasa 2 tolak u x kuasa 3 tambah 1 darab dengan dv dx itu 2 dan di bawah dia 2x tolak 1 kuasa 2. Jadi kita bukakan, yang ni kita bukakan, kita expandkan. Jadi bersama dengan 6x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 kemudian tolak 2x kuasa 3. Kemudian ini silap dia. Tolak 2 bukan tambah 2. Sebab apa? Sebab kita ada tolak kat sini. Okey. Tak pasti. Sebab kita tend untuk darab tolak x kuasa 3. Yang ini kita ambil campur kan. Okey, kesilapan tu kesilapan biasa ramai orang buat. Saya pun kadang-kadang buat juga. Jadi berhati-hatilah Berhati-hati dengan Baik, tolak Ibu. di luar kurungan ni. Berhati-hati. Kita mungkin akan kehilang sedikit markah. Okey, jadi 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 2. Okey, semua pun buat silap yang sama. Alright. Soalan apa saya tulis soalan tadi? F F cikgu. Okey. Salin soalan tu. Alhamdulillah. Okey.
Cikgu, Ya. saya dapat Sekejap. X X. X tolak 2 X tolak 2. per 2 2. punca kuasa 2 dalam kurungan X tolak 1 kuasa 3. Macam tu ya. Ya, cikgu. Okey. Cikgu, Ya. saya kurang pasti dengan jawapan saya. Kurang pasti pula. Tak apa, buat balik. Sebab saya baik. Alright. Tak apa. Cikgu, Ya. kalau dalam ada satu nombor pecahan ni, lepas tu nombor atas dia ada pecahan juga. Contohnya 1 per punca kuasa 2x bahagi per punca kuasa bawah dia punca kuasa 2x juga. So kalau punca kuasa 2x yang atas tu kalau nak turun dia jadi still punca kuasa 2x juga kan. Dia akan jadi yalah, dia akan jadi punca kuasa 2x darat dengan punca kuasa 2 bagi 2x. Jadi apa? So akan jadi 2x. Okay. Baik. Alright. Cuba ingat hukum indeks .
Macam mana pula yang lain? Tengah kira cikgu. Okay. Cikgu, saya pun dapat jawapan yang sama dengan Megat. Okay. Amar ya? Ya. Okay. Amar yakin tak dengan jawapan tadi ataupun nak tukar lain? Amar pula. Apa Megat? Sorry. Sekejap juga saya tengah buat balik. Buat balik ya. Cikgu, Ya. kalau contoh 1/2 Satu per dua. Aha. dalam kurungan 2 Dalam kurungan macam mana tu? dalam kurungan kat sebelah dia. Darab sebelah dia. Darab. Okay. 2x kuasa negatif 1/2. 2x kuasa negatif 1 per 2. Macam tu? Contoh kalau nak 2x kuasa negatif 1/2 tu nak turun ke bawah darab dengan nombor 2 tu. So dia akan jadi 1/2. Lepas tu nombor dia akan jadi punca kuasa 2x ni. Dia jadi macam ni lah. 2 darab dengan 2 x kuasa 1 per 2. Ataupun 1/4 punca kuasa 2x lah begini. Okey, faham. Kecuali kalau ada kurungan sebegini. Tapi tak ada kurungan kan? Maksud saya ada kurungan. Ada kurungan. Ada kurungan. Okey, kalau ada kurungan lain lah. Kalau kurungan maknanya dia jadi 2. Kemudian 2x macam ni. Okey, faham. Kalau ada kurungan lah. Okey. Terima kasih. Alright. Cikgu. Okey, kalau dah siap soalan F tu buat G. Amar ya. Amar buat G pula. Cikgu, yang F tu memang jawapan dia yang tu kan cikgu? Memang betul lah tu. Memang itulah jawapan dia. Okay, cikgu. At least itulah jawapan yang saya dapat. Kecuali kalau saya buat silap. Tapi 3 orang dapat jawapan macam tu kan. Saya rasa tak silap lah. Kalau dia set Cikgu, F semua saya dapat soalan yang jawapan yang sama juga. Dapat yang sama ya? Okay, good. Yang Megat? kalau dah set F semua ni. Sorry, apa dia? Kalau dah set F semua yang mana cikgu?
Dah siap F sambunglah. Nak sambung Okay. ke? Saya cek balik betul jawapan. Betul lah. Okey lah betul Ha. macam tu lah. Alright, betul. Memang betul pun. Okey, buat G Buat G. Sementara tu saya tulis jawapan dia, cara kerja dia kat sini. Baik. Buat G pula.
Okey, yang ni lama soal ni lama. Sekejap je dah nak siap. Okey. Cikgu, Ya. contoh kalau nombor tu punca kuasa 2 3x. Lepas tu sebelah dia ada kurungan. Dia darab dengan kurungan 2x. Dua-dua tu tak boleh darab kan cikgu? Tak boleh direct. Tak boleh darab. Secara direct tak boleh. Okay, baik. Dia jadi macam ni 2x. Macam tu. Cikgu. Kalau nak darab pun boleh juga tapi dia jadi pelik sikit. Saya tunjuk sekejap Dia jadi macam mana tau? Dia sebabkan ni punca kuasa 2 bagi 3x, bermakna punca kuasa bagi 3 dan punca kuasa 2 bagi x. Kemudian darab 2 dengan x. Maknanya kita boleh buat apa tau? Maknanya kita boleh darab yang komponen x tu boleh dengan x ini.
Tapi bentuk dia jadi tak cantik. Bentuk dia jadi macam mana? 2 punca kuasa 2 bagi 3, kemudian X kuasa 3/2. Itu boleh. Faham tak? Faham tak? Dia tak cantik lah. Saya elok-elok buat macam ni lagi senang. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Saya dah dapat. Dapat apa? Dapat 6x. 6x. Dan dalam kurungan. X kuasa 2 tambah 3. X kuasa 2 tambah 3. Tutup kurungan. Per. Punca kuasa 2. Okey. Besar. Lepas tu dalam kurungan 2x kuasa 2 tambah 3. Tutup kurungan kuasa 3. Okey. Itu megat Ya cikgu. Alright, megat. Cikgu.
Ya. Saya pun dapat jawapan yang sama dengan Brad. Okey. Amar Ya. Akil tengah mencuba Akil Cikgu. Lagi sikit dapat. Alright, good. Cikgu. Saya dapat jawapan yang sama juga. Okay, good. Alright, sekejap saya tengah cuba rungkaikan kat sini. Maknanya 2 apa? Okay. dy dx bersama dengan v 2x kuasa 2 tambah 3 tolak u 6x kat sini. 6x tolak u 3x kuasa 2 dv dx. Darab dengan 2x bagi dengan 2x kuasa 2 tambah 3 bawah ni 2x kuasa 2 tambah 3. Jawapan dia betul lah sebenarnya. Okey. Maknanya 6x 2x kuasa 2 tambah 3 tolak 6x kuasa 3 2x kuasa 2 tambah 3. Okey, ini jadi 12x 12x kuasa 3 tambah 18x tolak 6x kuasa 3. 2x kuasa 2. Oh, saya terlupa satu benda. Ayo. Kat sini. Okey, jadi 6x kuasa 3 tambah 18x 2x kuasa 2 tambah 3 kuasa 3. Okey, lepas tu faktorkan dapatlah. Jawapan dia betul lah. Saya dah tak cukup ruang kat situ dah. Tapi maksudnya jawapan dia betul. Okey, good. Sekarang ni soalan H ni saya tak mau buat sekarang sebab nanti habis waktu kita. Saya nak yang ini soalan H ni complicated sikit. Okey, dia lebih mencabar dari soalan G. Jadi buat ini sebagai homework. Soalan H tu atas dengan bawah punca kuasa 2 ni. Ya, betul. Oh, Jadi baik. apa kita boleh buat? Kita boleh buat dia berasingan lah. Faham tak? Faham cikgu? Kita boleh buat macam tu. Alright, sebenarnya ada beberapa cara. Mungkin ada 2 cara kot. Saya nampak 2 cara dah untuk buat pembezaan untuk H tu. Ada 2 cara. Mungkin lebih, saya tak pasti. Okey, saya nak tengok nak minta buat soalan 6 pula. Okey, soalan nombor 6. Alright. Dia suruh cari nilai R.
Okey, yang ni tak susah sangat. Nombor 6 ni tak susah sangat. Macam mana ni? Dapat dah? Sekejap juga saya tersalah buat. Cikgu, Ya. saya dapat 13 per X tambah 5 kuasa 2. Ya, betul. Tapi soalan dia, tengok soalan dia betul-betul. Dia sebenarnya nakkan nilai R. So, nilai R berapa? Nilai R 13. Ya, itu yang dia nak. Betul tu jawapan tu. Dapat juga. Ya, sama eh. Dapat 13.
Akhir dapat lagi? Dah dapat juga. Sama ya? Okey. Saya lengkapkan kat sini lah. Okey, ni bersamaan dengan 2x tambah 10 tolak 2x tambah 3. X tambah 5 kuasa 2. Jadi 2x tolak 2x habis kosong. Dan tinggal 10 tambah 3, 13. X tambah 5 kuasa 2 bermakna R bersama dengan 13. Ini dia nak. Alright, good. Jadi semua orang dah dapat dah. Saya harap semua cekap Kita cekap petua rantai, petua hasil darab, petua hasil bagi. Sebab itu fundamental kepada pembezaan. Lepas dah cekap ni dua, barulah kita boleh masuk topik seterusnya, iaitu pembezaan peringkat kedua. Hari ni dah hari ketujuh. Okey. Hari ketujuh kita lengkap semua fundamental kepada pembezaan. Hari ke-8 dan seterusnya baru kita masuk yang bahagian yang exciting sikit, yang seronok sikit nak buat, sebab kita nak apply, kita nak gunakan semua pengetahuan kita tentang pembezaan itu untuk menyelesaikan beberapa masalah pembezaan. Okey, kita akan masuk topik pembezaan peringkat kedua. Okey, lepas tu kita akan gunakan lagi ada latihan lah, macam biasalah kita ada latihan, contoh latihan, dan kita akan cari keturunan tangent, keturunan normal, cari persamaan tangent, persamaan garis normal dan berbagai lagi selesaikan masalah-masalah berkaitan dengan pembezaan. Jadi topik pembezaan ni memang sebenarnya interesting. Saya sangat minat pembezaan ni. Tapi topik dia ni yang antara topik yang paling susah sekali lah dalam matematik tambahan. Tadi sebelum kita berpisah hari ni, ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu, Ya. peringkat kedua ni dia lebih susah ke lebih tak senang, mudah sikit? Dia mudah saja. Kalau dah terror dah, apa nama tu, petua rantai, petua hasil darab, hasil bagi dah terror, peringkat kedua ni mudah je. Dia sebenarnya kalau y bersama dengan fx, okey, dy dx ni ada bersama dengan d dx pada fx. Okey, fx macam ni. Allah teruknya Suzan. Ataupun f prime. Allah silap. Sekejap, betulkan balik. Okey, fx ataupun f prime x, f standard x. Peringkat kedua ni hanya d2y dx kuasa 2, ataupun kita bezakan sekali lagi dy dx tu. Kita buat dua kali. Kita buat dua kali pembezaan. Kita dah dapat, saya tunjuklah cepatnya. Katakanlah y bersama dengan x kuasa 3. Dy dx bersama dengan 3x kuasa 2 kan. Jadi d2y, d2x ni adalah pembezaan kepada 3x kuasa 2 ni pula. Iaitu jadi 6x. Itu je. Oh. Okay, faham. Sebenarnya kalau peringkat seterusnya, bila buat foundation persediaan untuk universiti nanti, ada lagi d3y, dx3, d4y, dx4, ada berlambat-lambat lagi untuk aplikasi yang berbeza. Okey, untuk aplikasi yang berbeza. Tapi kita perlukan pembezaan peringkat kedua ni sebab bila kita nak study, kita nak mencari titik pegun. Kita nak cari titik pegun tu. Ataupun titik minima atau titik maksima macam tu. Kemudian ada lengkung macam tu. Kita nak cari koordinat titik minima di situ, maksima di situ, titik minima di situ. Jadi kita perlukan pembezaan peringkat kedua. Okey? Okey, cikgu. Okey, ada apa lagi soalan yang lain? Saya dah tak ada. Yang Tak lain? ada cikgu. Okey Ada cikgu. Okey, cikgu. Alhamdulillah. Jadi kita jumpa next session bila? Hari Selasa. Hari Selasa. Okey. Okey, hari Selasa kita jumpa Okey, kita masuk pembezaan peringkat 2. Baik. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Terima cikgu. kasih cikgu. Sama-sama.